Okey, sambungan bahagian keempat untuk soalan 16 hingga 20. Okey, soalan 16. Pernyataan manakah menerangkan maksud perlanggaran berkesan? Jadi pelanggaran berkesan berlaku semasa tindak balas. Okey, jadi A itu salah. Tenaga pelanggaran adalah kurang daripada tenaga pengaktifan. Jadi bila tenaga kurang daripada tenaga pengaktifan, pelanggaran tersebut tidak berkesan. Okay. Pelanggaran yang menyebabkan tindak balas berlaku barulah pelanggaran berkesan. Okey. Tenaganya tidak semestinya tinggi. Okey, dia mungkin boleh rendah, mungkin boleh tinggi. Okay, 17. Raja 5 menunjukkan lengkung 1 bagi tindak balas antara 20 cm padu HCl 0.3 mol per desimeter padu dengan zinc berlebihan. Okey, jika eksperimen diulangi, apakah kaedah yang mungkin untuk menghasilkan lengkung 2? Jadi kita perhatikan lengkung 1 dengan lengkung 2. Okey, bezanya di awal-awal eksperimen, lengkung 1 kadar tindak balasnya rendah, manakala lengkung 2 kadar tindak balasnya tinggi. Tapi di akhirnya, okey, eksperimen 1 menghasilkan hasil yang lebih banyak berbanding eksperimen kedua. Okey, itu kita punya maklumat dululah, maklumat kita jumpa. Jadi kita tengok dulu maklumat CHCl. Okey, dia ada isi padunya 20, kepekatannya 0.3. Okey, jadi untuk set 1 kadar tindak balas rendah, hasilnya tinggi di awal-awal lah. Okey, di awal-awal dia punya kadar tindak balasnya rendah. Okey, untuk eksperimen kedua di awalnya dia tinggi tapi di akhirnya hasilnya rendah. Okey, mana kaedah yang mungkin? Okey, kita tengok pilihan jawapan kita. Okey, ini tadi kita punya maklumat daripada sebelah. Okey, jadi untuk menghasilkan kadar tindak balas yang tinggi, bahan tambahan yang diperlukan adalah mangkin. Okey, mangkin yang biasa digunakan adalah kuprum 2 sulfat. Okey, bukan air. Air hanya akan mengurangkan kepekatan larutan. Jadi kita perlu gunakan mangkin kuprum 2 sulfat. Okey, pilihan kita mungkin B, mungkin D. Okey, lepas itu kita kena cari yang mana molnya lebih rendah daripada eksperimen 1 kerana eksperimen 1 hasilnya tinggi menunjukkan molnya tinggi. Eksperimen kedua, okey, grafnya rendah menunjukkan hasilnya rendah, maksudnya molnya kecil. Jadi kita kiralah untuk B dengan D ini siapa molnya paling kecil. Okey, gunakan MV per 1000. Okey, jadi untuk yang asal tadi, molnya adalah 0.06. 0.006. Okey, jadi untuk B, okey, bila kita masukkan MV per 1000, kita akan dapat molnya 0.0015. Rendahlah berbanding yang asal. Untuk yang D, kita masukkan, kita akan dapat mol yang sama dengan yang asal, nombor 1 tadi. Jadi, kita mahu nilai mol yang lebih rendah, jawapannya adalah B. Okay, 18. Superkonduktor merupakan contoh aloi yang digunakan dalam pengangkutan elektrik seperti mangrove. Apakah sifat superkonduktor? Okey, jadi inilah kita carilah mana yang sudah hafal ataupun kita cari mana yang berkaitan yang logik. Jadi mempunyai kekuatan regangan yang tinggi. Okey, jadi dia tidak menunjukkan kelebihan, dia menunjukkan kekurangan. Okey, mempunyai kekuatan ketempaan yang rendah. Okey, pun tidak betul. C, tidak mempunyai rintangan haba yang tinggi, salah. D, tidak mempunyai rintangan elektrik pada suhu yang sangat rendah. Jadi ini adalah ciri superkonduktor. Okey, dadu.
Okey, 19. Persamaan kimia berikut menunjukkan tindak balas redoks. Jadi magnesium bertindak balas dengan karbon dioksida menghasilkan magnesium oksida dan karbon. Pernyataan manakah yang benar menerangkan tindak balas redoks ini? Okey, tengok pilihan yang A. Magnesium mengalami penambahan oksigen. Betul tak? Okey, asalnya Mg, dia jadi MgO. Jadi betullah dia mengalami penambahan oksigen. Okey, B. Karbon mengalami penambahan oksigen. Okey, asalnya karbon itu ada oksigen. Di akhirnya oksigennya hilang. Okey, jadi dia tidak mengalami penambahan oksigen. Jadi A betul tadi, B salah. Okey, C. Magnesium ialah ejen pengoksidaan. Jadi magnesium dia mengalami oxidation. Bila dia mengalami oxidation, dia akan bertindak sebagai ejen penurunan. Okey, bahan oksi, ejen red. Karbon ialah ejen penurunan. Jadi karbon tadi dia mengalami penurunan. Jadi bila bahan red, dia akan menjadi ejen oksi. Okey, jawapan kita adalah A. Okey, 20. Seorang pelajar menjalankan eksperimen dengan menggunakan dawai kuprum yang dimasukkan ke dalam larutan magnesium nitrat. Pemerhatian mendapati tiada perubahan yang berlaku. Okey, bila kita buat dia punya persamaan kimia, kuprum bertindak balas dengan magnesium nitrat tapi tiada tindak balas berlaku. Kenapa? Jadi ini kita kena rujuk kita punya siri elektrokimia. Okey, di mana si Cu berada di bawah, manakala si Mg berada di atas. Jadi, yang atas tu dia punya inotnya lebih negatif. Okey, yang di bawah inotnya kurang negatif. Jadi, dia tidak boleh menyesarkan. Okey, si kuprum tidak boleh menyesarkan magnesium. Kenapa? Okey, tengok pilihan jawapan. Kerana kuprum mempunyai nilai inot yang lebih negatif daripada magnesium. Okey, jadi di bawah dia kurang negatif. Jadi A ni salah. B. Kerana kuprum mudah membebaskan elektron membentuk ion kuprum 2. Okey. Jadi bila dia di bawah, okey, dia bukan membebaskan elektron, dia perlu menerima elektron. Okey, yang di atas lebih mudah melepaskan elektron. Okey, jadi B itu salah. Okey, C. Kerana magnesium merupakan ejen penurunan. Okey, sepatutnya memang magnesium itu perlu menjadi ejen penurunan. Tapi dalam situasi ni, okey, untuk si magnesium disesarkan, dia kena bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Dia perlu oksidakan si kuprum. Tapi dia tidak boleh mengoksidakan si kuprum sebab dia adalah ejen pengoksidaan yang lemah. Okey, habis untuk bahagian 4. Okey, kita akan sambung ke bahagian yang kelima.